Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ilhamaduhu wa nusalli ala rasulillah karim amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah dan dikasihi oleh Allah sekalian. Hari ini saya berada di sini atas izinnya, dan berada di rumah Allah. Ini di Jabatan Kerja Raya. Alhamdulillah, first time saya berada kat sini. Selalu berada di tempat-tempat swasta aja. Kali ini berada di tempat-tempat government. Tengok orang-orang government lah ini. Alhamdulillah, hari ini tidak ada niat pun saya nak bersama dengan tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini semua daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggerakkan saya untuk berada bersama dengan tuan-tuan. Dan hari ini juga dia beri keizinan dia untuk saya fikir, risau tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama dengan tuan-tuan juga bersama hari ini, bukan kerana nak jumpa Zul Yahya, bukan nak tahu apa cerita Zul Yahya, tapi kerana risau kita terhadap agama Allah SWT. Fikir risau kita ini yang membuatkan kita boleh bersantuni di dalam rumah Allah SWT ini. Saya duduk di depan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukan kerana saya hebat dalam agama Allah SWT. Bukan saya ustaz, bukan saya ulama, bukan saya apa. Saya nak dibandingkan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ni lebih hina, kan, lebih jahil daripada segi agama Allah SWT. Tapi apa yang saya buat hari ini, yang digerakkan oleh Allah SWT hari ini, adalah untuk berkongsi pengalaman. Setiap insan ada pengalaman hidupnya, bagaimana mereka menempuh kehidupan di dalam dunia, bagaimana mereka menempuh kehendak-kehendak dunia ini, dan bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Hari ini saya nak sharing it mean is loving, and loving is caring. Bila caring dengan loving, sharing ni duduk satu, saya rasa tak puas kalau tak dapat duduk rapat-rapat dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Boleh tak bapak-bapak, abang-abang yang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita duduk rapat-rapat sikit. Sebab ni kata tuan guru saya, kalau kita nak berkongsi ilmu, kalau boleh biarlah kita rapatkan diri kita sampai kita belaga lutut. Sebab itu tuan guru kata bila berapat lutut ni, dalam perkongsian ilmu tu, curahan kasih sayang kita, risau kita tu dia lebih rasa. Baik, hari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, boleh lihat perubahan, kan. Saya dulu tak ada janggut, lah ni ada janggut, kan. Dulu kata orang baju K-pop, kan, lah baju boleh katakan setiap hari inilah baju kesukaan saya. Saya sentiasa rasa seronok sangat untuk pakai jubah. Dulu saya pakai topi, macam-macam topi Kabir Hero, Kabir Zero saya duk pakai tiap-tiap hari, kan. Topi golf saya duk pakai hari sebab saya dulu kaki golf, kan. Lah ni nikmat saya pakai kopiah, kadang-kadang saya pakai serban. Ini satu perkongsian daripada saya, nikmat yang saya hadapi hari ini, yang Allah SWT terang-terang bagi nikmat ni pada saya. Dulu saya rasa nikmat, memang kita duduk di dunia ni memang Allah bagi nikmat macam-macam, kan. Nikmat baju, pakaian, gaya, kan. Nikmat makan, nikmat seronok, macam-macam. Tapi nikmat yang saya rasa sebelum ini tak sama dengan nikmat yang saya hadapi sekarang. Nikmat dulu, walaupun saya ni seorang, orang kata apa, duduk dalam dunia selebriti, dunia artis, dunia glamour ni tuan-tuan, kan. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan artis, tuan-tuan tanyalah. Dunia artis ni dia sentiasa duduk dalam berangan-angan. Dia sentiasa fikiran dia berangan-angan. Sebab apa? Dia sentiasa mempelajari watak-watak orang lain.
Jadi dia pergi mana pun dia ada berangan. Kadang dia berangan nak jadi Michael Jackson lah, kadang-kadang dia nak berangan jadi ustaz lah kan, kadang-kadang dia nak berangan jadi macam-macam lah. Ini hidup seorang seni. Jadi bila hidup dalam seorang seni, insan seni ini, daripada segi perwatakan, pakaian, saya sentiasa berubah mengikut kehendak dunia, keperluan dunia kan? Maknanya tidak ada perubahan untuk kebaikan agama. Bukan kata jadi artis ni tak bagus kan. Jadi artis ni bukanlah satu kerja yang hina. Kadang-kadang saya ada pergi di sebelah Kedah, dia cakap janganlah jadi artis. Kalau minta, memanglah kalau boleh kita tak mau kan. Jadi artis ni banyak buat maksiat, banyak perkara-perkara yang orang kata apa, jauh daripada agama SWT. Bukan, jadi artis ni pun boleh, cuma macam mana hati kita kan. Cuma saya ketika itu tidak ada bimbingan agama Allah SWT. Jadi artis tidak ada bimbingan agama, jadi hanyutlah sikit, terabai-abai. Saya rasa apa yang hari ini memang amat-amat luar biasa. Nikmat dia saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabbi. Menyesal. Saya amat-amat menyesal. Saya buang masa saya. Saya rugikan masa saya ketika saya muda. Lah saya 40 lebih dah. Ketika saya berusia 20 lebih, ketika masih cun lagi, kulit gebu merah kan, rambut panjang, awet keliling pinggang kawan punya ramai. Masa tu saya tinggalkan agama Allah SWT. Saya rasa amat-amat rugi. Hari ini saya rasa, ya Allah, kenapalah ketika tu kalau boleh saya nak duduk di madrasah. Sebab nikmat-nikmat yang saya dapat hari ini, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Satu perkara yang kena buat dulu baru kita dapat. Kena buat dulu baru kita dapat. Dulu saya tak buat, saya tak dapat kan. Dulu ialah duduk di Kuala Lumpur, kalau saya syuting pukul 8 pagi, pukul 6 pagi nak kena keluar lah. Director semua kena tunggu saya pukul 8 pagi, pukul 6 pagi keluar. Bangun pagi, mandi punyalah, berlamar dalam bilik ayak, bersihkan badan, pakai semat-semat buh minyak wangi, start kereta berjalan, pi bersemangat nak pi syuting. Bukan kerana apa, tu artis ramai, Nora Dennis duduk tunggu artis tu, lepas tu semangat nak berlakon kan, nak rasa diri kita berusaha untuk mendapat kejayaan dalam kejayaan tu. 6 pagi bangun, tak fikir pun buat nak solat subuh, tak terfikir langsung kan. Bila kita bangun pergi kerja, balik kerja pun sama juga balik kerja kadang-kadang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi pun tak ingat lagi nak buat solat sunat ke, sunat taubat ke, sunat tahajud ke. Tak fikir langsung masa tu, sebab tak tahu nikmat dia. Hanya tahu kerja untuk mensempurnakan kejayaan. Sebab jadi artis ni, dia kena kerja kuat, dia kena korban macam-macam. Pengorbanan dia amat besar. Kita boleh lihat dulu, Allahyarham Dr. Tan Sri P. Ramlee, kita macam-macam dia korban. Nak jadi yang seorang yang berjaya dalam bidang seni ni kena banyak sangat korban. Korban wang, korban masa, korban macam-macam. Salah satu pengorbanan yang saya buat yang paling salah itu meninggalkan agama Allah SWT. Ini amat-amat saya menyesal sangat. Saya amat menyesal, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah Allah tak bagi tak jentik saya ketika tu. Tapi saya bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini saya dapat. Inilah dia hidayah milik Allah SWT. Dia berkehendakkan untuk memberi dan mengambil. Tapi yang paling susah untuk saya lakukan sekarang ni ialah istiqomah. Usaha jihad saya atas agama Allah SWT. Yang ini yang saya tengah berusaha. Dan saya bersama dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ni adalah untuk mendidik diri saya sebenarnya. Bukan untuk nak mendidik. Saya sentiasa nak bercakap benda kebaikan, perkara-perkara yang boleh mengangkat ataupun perkara-perkara kebaikan agama Allah SWT. Saya satu ketika saya balik daripada syuting,
pukul 2 pagi. Saya ada anak. Anak saya ketika itu yang sulung berusia 8 tahun. Yang nombor 2 berusia lebih kurang 6 tahun. Yang ketiga berusia 5 tahun. Balik syuting keluar syuting pagi, balik syuting pukul 2 pagi. Anak-anak saya tak tidur lagi. Mereka tak tidur lagi. Mereka duk tengok TV, cerita kartun. Lah di TV 24 jam. Kan? Kartun 24 jam dia tengok kartun sampai pukul 2 pagi. Saya kata, ya Allah. Tak apalah, anak-anak kan. Kita pun balik. Anak-anak sambut kita dalam keadaan ceria, seronok. Satu hari syuting tadi hilang rasa penat. Sebabkan anak-anak bagi semangat, bagi tenaga. Kita bermain dengan anak-anak kita sementara kita nak mandi, nak apa, kita main. Layan anak-anak sampai anak saya tertidur di depan TV. Bila dia lena depan TV, boleh cakap Kedah. Ada orang Kedah ni. Lena depan TV. Tiba-tiba bila saya lihat wajah anak saya satu persatu. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua dan yang ketiga. Satu persatu saya lihat. Tiba-tiba air mata dia keluar. Air mata saya ni keluar tanpa saya rasa sedu, tanpa fikir apa masalah ni. Tiba-tiba keluar air mata saya. Keluar tak henti-henti keluar. Tengok hak nombor keluar 2 pun dia keluar lagi. Air mata ni keluar macam saya ni kehilangan satu benda, kehilangan seorang yang saya sayang. Ibarat macam tu. Dia menangis. Tengok hak nombor 3 pun nangis lagi. Saya menangis. Saya kata, apa hai ni, awak lagu ni sakit mata ke? Kan? Pasal apa? Menangis. Saya duduk menangis ya. Dekat setengah jam. Saya tengok anak-anak saya duduk menangis. Isteri saya, bidadari saya ketika tu dah lena, dah tidur dengan anak saya yang kecil sekali. Anak saya kecil sekali tu setahun lebih. Saya duduk menangis. Ya Allah, ya Tuhanku, awak ni pasal apa aku duduk menangis ni? Allah nak jentik saya, nak tampak saya ketika tu. Saya menangis. Dalam tangisan saya tu, saya duduk macam-macam fikirlah. Ya Allah, ini anak-anak aku, anak-anak yang diamanahkan oleh Allah SWT kepada aku. Hari ini aku dapat 4 ahli syurga. Allah amanahkan anak-anak ni pada aku untuk aku jaga, untuk aku bimbing mereka, untuk aku didik mereka. Allah ya Rabbi. Masa tu saya fikir, anak saya yang pertama nama dia Arisa binti Zulkifli. Yang kedua Akil Qayyim bin Zulkifli. Yang ketiga tu Ariana Kalisha binti Zulkifli. Nama mereka semua nama Islam. Dalam surat beranak, bangsa Melayu, agama Islam, nama pun nama Islam. Sebab pak dia Islam. Saya Islam pun sebab tok pak saya Islam. Pak saya Islam pun sebab tok saya Islam. Mana Islam saya ni Islam baka, keturunan. Saya duk fikir, ini Islam aku. Adakah anak-anak aku ni nanti membesar seperti aku juga? Adakah dia membesar Islam dia seperti aku juga? Allah, saya teriak. Lagi teriak, ya Allah, apakah jawapan saya di akhirat nanti? Saya adalah tak solat, bertahun-tahun tak solat, tak ingat agama Allah, tak fikir langsung, tak ada risau langsung pasal agama Allah. Fikir pasal dunia, fikir pasal kehendak dunia, keperluan harian kita, makan, tempat tinggal, apa yang hati kecil. Tapi isi macam-macam benda besar. Kereta besar, isi rumah besar dalam tu, duit besar, orang besar pun isi dalam hati. Jadi inikah yang saya nak bagi dekat anak-anak saya. Anak-anak saya ni takkan nak jadi Islam seperti saya juga. Adakah anak-anak ini akan terus membesar dengan didikan seperti yang saya alami juga? Bukanlah kata saya ni jahat, tapi kita ni tak ada fikir risau langsung pasal agama Allah SWT. Hari itulah, sejak hari itu saya kena berubah.
Saya kena berubah. Saya kena didik anak saya. Saya tidak boleh mengajar anak saya. Dua perkataan yang saya belajar pada malam itu, yang ini perkataan mengajar dan mendidik. Mengajar dan mendidik, kita kata lebih kurang sama lah, kan? Hang tak ajak aku, hang tak didik aku, lebih kurang sama. Tapi makna dia jauh sangat perbezaan. Maknanya terlalu jauh, terlalu jauh-jauh. Mengajar bagi saya tidak ada hak. Saya tidak ada hak kemampuan untuk mengajar. Kerana saya adalah hamba Allah SWT yang lemah. Saya selemah-lemahnya makhluk di muka bumi Allah ini. Saya tidak boleh mengajar. Saya perlu mendidik. Bagaimana saya nak mendidik anak-anak saya ini? Saya perlu mendidik diri saya. Terdidiknya diri saya, terdidiklah anak-anak dan isteri saya. Inilah saya belajar lah ni. Saya sentiasa mendidik diri saya. Hari ini pun saya bercakap benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh fikir risau tentang agama Allah SWT adalah mendidik saya. Saya berkongsi dengan tuan-tuan untuk mendidik diri saya. Kerana bila saya mendidik diri saya dapat mendidik orang-orang di sekeliling saya. Saya tak perlu mengajar. Saya berubah baru lagi. Berubah pakaian, baju-baju lama semua saya dah bagi kat orang, kan? Seluar jin saya dah bagi kat tuan-tuan dia dah. Mana saya jumpa jin-jin semua saya bagi balik kat mereka. Nah, hampa ambil seluar hampa ni dulu aku pakai, kan? Ada gantung kat rumah tu baju papaya ada lagi. Kok jadi apa-apa boleh pakai, kan? Tapi makhluk tak ada kuasa. Itu nak kata, makhluk tak ada kuasa. Allah SWT yang berkuasa, kan? Kita ni tak ada kuasa, tak ada apa langsung. Pengalaman saya, Allah bagi nikmat Allah bagi pada saya bila saya berubah. Saya berubah pada bulan 4 tahun ni. Bulan 4 saya dijentik oleh Allah SWT malam tu. Saya terus berubah. Saya berubah. Habis ya syuting tu, saya kata lepas ni saya nak kena cuti lama. Saya tak boleh berhenti. Saya kena cuti. Kalau saya berhenti, saya tinggal kawan-kawan saya yang lama tu. Kalau saya didik diri saya dah boleh kata okey lah, kan? Boleh dapat didik orang. Saya kena pergi jumpa balik kawan-kawan saya, supaya kawan-kawan saya terdidik, kan, dengan apa yang saya bawa. Daripada bulan 4 tu, satu-satu perkara, satu persatu nikmat Allah SWT bagi pada saya. Allah Rabbi. Memang benar, Allah tu Maha berkuasa, Maha pengasih, Maha penyayang, Maha pengampun, Maha pencipta, Maha segala-galanya, Maha berkuasa. Dulu pendapatan saya sebulan 10 ke 20 ribu ketika saya berada di dalam dunia seni. Saya buat show menyanyi. Tuan-tuan tak pernah tengok saya menyanyi, Kalau saya menyanyi ni ramai lagi kot, ramai. Tapi bagus orang ramai kat rumah Allah ni, kan? Kerana kita duduk di rumah Allah ni berbincang buat agama Allah, risau pasal agama Allah, duduk bersama dengan para malaikat, kan? Guru saya cakap duduk dalam bilik ayat lama-lama dapat sifat syaitan, iblis. Duduk dalam surau lama-lama dapat sifat malaikat, kan? Dulu gaji banyak, duit banyak, kan? Tapi sikit pun rasa tak cukup. Tak pernah cukup. Tak cukup. Hati rasa macam kosong, fikiran pun duk serabut. Ada duit tapi dia jadi macam tak tentu arah. Ada duit dia fikir, nak beli tu, nak pergi ni, nak buat tu. Duit habis pun risau lagi risau, kan? Tapi lah ni alhamdulillah, saya dapat 2-3 ribu pun cukup, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Cukup. Allah tu bagi nikmat. Saya ni duit makan kadang-kadang tak fikir, tapi makanan tu ada. Pelik. Saya cukup pelik. Hari-hari ada aja hamba Allah ataupun rezeki-rezeki yang Allah bagi tanpa diduga, tanpa disedari, untuk buat belanja makan.
Dulu tak ada pun. Lepas tu rezeki yang saya paling seronok sekali saya dapat ketika saya berhijrah ni, dalam istiqamah ni, saya dapat bersama dengan orang-orang yang ada ilmu, para ilmuwan. Yang ini ulama, ustaz. Dulu ketika saya duduk dalam dunia seni, payah saya nak dapat bersama dengan dia orang. Takkanlah duduk dalam dunia kita, dalam kita nak jumpa ustaz pun payah, kita nak jumpa ulama pun payah, nak jumpa guru pun payah. Tapi bila berubah lagu ni, kita tak cari mereka cari kita. Ibarat macam itulah. Saya pergi sana, pergi Kedah, kadang-kadang jumpa ulama ni, jumpa guru-guru ni. Pergi Kelantan baru ni, jumpa lagi. Dia macam Allah tu bagi jalan kita senang untuk kita mendidik diri. Saya jumpa satu guru di Kedah baru ni, ini Al-Fadil Maulana Abdul Ghani. Dia pesan saya satu, Zul, selagi kita berada di jalan Allah, selagi itulah Allah akan iringi kita dengan orang-orang yang beriman dan soleh. Selagi mana kita berada di jalan Allah SWT lagi. Kalau kita duduk luar daripada jalan itu, Allah akan jauhkan kita dengan mereka ni. Benar, memang betul. Saya duduk dalam ni, ya Allah. Tadi saya nak main tadi pun menitik air mata saya dah kata, ya Allah, hari ni aku pergi Jabatan Kerja Raya. Ingat bukan nak pergi ambil apa projek kelas F ke apa kat sini kan. Kau nak jumpa bos ke apa, tak ada. Hari ni saya main hari ni kan, nak berkongsi buat fikir risau tentang agama Allah SWT. Ya Allah. Kan, dalam setiap masa Allah permudahkan untuk saya bercakap mengenai kebaikan agama Allah SWT. Bila saya bercakap selalu lagi dan lagi mengenai agama Allah SWT ini, tentang kenikmatan dia, tentang kebaikan dia, kan, saya sedikit-sedikit dapat mengislahkan diri saya, dapat memperbaiki diri saya. Inilah satu perkara yang saya rasa nikmat dia tak boleh beli dengan berjuta-juta wang ringgit pun. Tak boleh dapat. Saya hari ini bersyukur kehadirat Allah SWT. Orang tak nampak dah saya kabir hero, kabir zero. Orang dah tak nampak saya pepaya, kan. Baru-baru ni saya naik motor, saya pakai jubah, saya pakai serban. Dulu saya naik motor, saya ada motor kat rumah tu. Saya naik motor mak rempit lalu tepi saya. Kadang-kadang saya nak terajang motor mak rempit ni, dia akan jerit kat saya, "Papaya." Ya Allah, sakit hati tu. Hak pagi kita tu umur baru 15 tahun. Pangkat anak kita. Tapi nak kata apa, kita senyum lah, kan. Memang kita buat kerja tu berkesan apa yang kita buat. Tapi baru-baru ni mak rempit lalu tepi saya, "Assalamualaikum bang." Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Mak rempit mendoakan kepada saya, mendoakan kesejahteraan untuk saya. Ini Allah bagi satu beza untuk saya bila saya berubah, kan. Bila kita didik diri kita di jalan Allah, Allah didik kita, Allah pelihara kita. Benar, kalau kita pelihara agama Allah SWT, Allah pelihara kita. Ini yang saya alami, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu perkara lagi, dulu kita boleh sendiri lihatlah, zaman sekarang nak dapat pahala free pun orang tak mau kadang. Nak dapat pahala free, yang ini bagi salam, tegur menegur dengan salam dahulu, pun orang tak mau buat lah ni. Dapat pahala free je, kan. Jumpa kawan, jumpa siapa yang kita tak kenal, kan. Walaupun tak kenal, dia juga saudara Islam kita. Lah ni payah. Jumpa orang kenal pun kita payah nak bagi salam, tambah jumpa orang yang kita tak kenal. Hari ni kita boleh lihat mana-mana saja susah orang nak bagi salam. Betul tak? Betul, kan. Kadang masuk ada orang luar main pejabat kita pun kadang-kadang, "Minta maaf cik nak tanya." Dia bukan nak kata Assalamualaikum, tempat tanya, kan. Mengenai pahala tu Allah bagi, mendoakan kesejahteraan orang dan menyambut salam pun dapat pahala. Ini pun orang susah nak buat.
Tapi bila saya berubah, saya berada di jalan Allah ni, banyak pahala orang dapat. Kan? Sentiasa orang bagi salam pada saya. Saya masuk tadi, daripada hak jaga guard kat depan tu, sampai masuk ke dalam surau ni, orang tengok saya, Assalamualaikum. Yang paling risau orang tengok saya, Assalamualaikum Ustaz. Saya bukan Ustaz. Kan? Saya adalah hamba insan-insan seperti tuan-tuan yang dimuliakan, dirahmati Allah sekalian. Saya ni baru nak belajar. Kan? Dalam nak belajar ni, tuan guru saya cakap, sampaikanlah apa saja kebaikan yang kamu tahu mengenai Allah SWT, mengenai agama Allah SWT ini kepada sesiapa. Sampaikan, walaupun orang bukan Islam. Itu saya kata pelik. Walaupun orang bukan Islam. Hari ini kita dengan orang yang bukan Islam pun, kita nak cakap bab agama Allah pun susah. Kita akan cerita lebih kepada bab kehendak dunia. Itu yang kita balik cerita kan. Balik masjid semayang 5 waktu sehari kan. Azan belum lagi ni 5 minit sebelum azan, 10 minit sebelum azan kita dah ada kat masjid, kita dah ada kat surau. Kita buat solat wajib ni tak pernah tinggal. Tapi keluar masjid tak ada cerita pasal bab agama. Berjalan berkumpul 2-3 orang pun kita akan cerita bab lain dulu. Inilah menjadi kebiasaan. Tambah lagi pada orang bukan Islam. Tuan guru saya kata, sampaikan. Lah ni, hang mendidik diri hang dapat ilmu, hang dapat apa saja benda yang untuk kebaikan Allah SWT, untuk kebaikan agama Allah SWT, sampaikan. Sampaikanlah pada siapa-siapa pun. Lah ni kita lihat orang bukan Islam hina azan, kan? Hina Al-Quran, hina agama kita. Kita marah. Saya dulu marah, kan? Bila dengar Cina, saya pernah duduk di Ampang, di Taman Dagang tu. Dulu, lama, 15 tahun dulu benda ni dah berlaku. 15-20 tahun. Saya duduk rumah flat surau dia bawah flat tu. Saya duduk rumah flat, macam-macam bangsa, macam-macam agama ada kat flat Taman Dagang tu. Azan subuh, tiba-tiba Cina duk mengamuk kat bawah tu. Mengamuk dekat Tok Bilal. Dia mengamuk punya marah. Dia kata, lu kira-kira pagi-pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, buat apa? Orang mau tidur. Saya punya anak mau tidur. Besok mereka mau pergi sekolah, saya mau pergi kerja. Hang kira-kira hari-hari, hang kira pun saya tengok dekat surau ni 10 orang saja duk main semayang. Bukan lu kira-kira hari ni, besok main jadi 15. Lu kira hari-hari, main tambah-tambah lagi. Marah kita dengan Cina ni, kau hajak hang, kan? Hang maki agama aku, hang maki ni kononnya. Tapi hari ni saya sedap, Cina tu tak salah tuan-tuan. Dulu saya tak sedap, saya kata Cina tu salah, kan? Saya rasa Cina, kita dah orang muda kan, baling batu, baling botol kat dia. Hari ni saya rasa saya menyesal, saya salah. Kerana saya tidak berceritakan tentang kebaikan agama Allah pada dia, dan saya sendiri tidak menegakkan tiang agama. Saya sendiri yang meruntuhkan agama. Hari ini baru saya sedar, selagi boleh saya panggil orang untuk datang solat, selagi boleh saya panggil orang insan-insan untuk fikir risau tentang agama Allah SWT, akan berlakulah satu kekuatan dalam agama Allah SWT. Tidak ada lagi bangsa-bangsa luar yang akan menghina agama kita. Mereka akan takut menghina agama kita bila kita betul-betul bersatu di dalam rumah Allah SWT. Tidak, bukan bersatu dalam tempat yang tak sepatutnya. Lah ni kita tengok bersatu dalam, ya Allah, ya Tuhan aku, baru ni adik sepupu saya, adik sepupu sedara sedaging, punya bersemangat pakai baju merah, kan? Baju merah. Anak pergi mana ni? Kan? Jom lah, kan? Jom lah Wak Long, kan? Mereka bagi duit, bagi baju, kan? Kita pergi lah, ni bangsa kita ni, kata, kan? Ni mereka tak, ini apa jadi negara kita? Ya Allah, ya Tuhan aku. Bersatu bukan untuk agama Allah. Ini yang makin lama kita lihat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian.
Apa yang berlaku di sekeliling kita, apabila saya berubah, saya tahu dah. Oh, berlaku yang di sekeliling kita ketika ini semuanya salah kita. Salah kita sebab kita tidak bersatu di dalam agama Allah. Kita tidak bersatu untuk memikirkan risau kita tentang agama Allah SWT. Bila kita fikir risau, ya Allah, masing-masing fikir risau. Saya bermula pada malam tu, saya fikir risau tentang agama anak-anak saya. Start daripada itu. Start daripada itu saya duduk fikir risau. Risau. Sebab ulama' sendiri pun sentiasa risau. Dia orang sendiri risau. Dia kata, saya baru ni pergi Kelantan, banyak tok guru, baba-baba daripada Thailand. Dia orang datang bagi nasihat pada saya tu. Kami ni daripada kecil mengaji kat madrasah, belajar taklim, belajar hadis, belajar dalil semua. Mereka memang macam-macam mereka tahu buat agama ni. Tapi dia orang makin lama makin risau. Dia orang makin lama makin risau kerana kalau dia orang tak boleh bagi semua makhluk ataupun insan-insan ataupun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini fikir risau tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak tentu lagi Allah akan terima apa yang dia buat. Tinggi dia punya, dia yang duduk belajar tinggi tu pun duduk fikir risau tentang tu. Kan, dia kata, hang ni Zul, untung kata. Untung, sebab apa? Allah bagi dua nikmat. Saya masa duduk di madrasah, saya tak rasa pun nikmat dunia. Nikmat dunia yang hang rasa sebelum ni seperti hang tahu macam mana keadaan dunia, kehendak dunia, kan? Macam mana bila dah duduk di Kuala Lumpur jadi artis, tahu saja dunia-dunia sosial. Dia tak tahu. Kalau saya bawa dia pergi karaoke, mau dia keras macam tiang dekat karaoke tu juga, dia tak tahu. Dia cakap, hang untung, hang dapat dua nikmat. Satu, nikmat dunia hang dah dapat. Lah ni hang cari nikmat akhirat, dia tak dapat. Dia kata, bila saya dapat dua-dua nikmat ni, gunakan dua-dua nikmat ni. Nikmat yang pertama, nikmat dunia ni yang hang dapat ni, bukan buang. Bukan buang. Ambil dia sebagai ilmu untuk dibedarkan, untuk dikongsikan apa kebaikan, keburukan. Yang buruk tinggal, yang baik ambil untuk jadi teladan, untuk dikongsikan, bukan pakai hang seorang. Kalau tuan-tuan yang tak pernah pergi disko, ada tuan-tuan yang tak pernah pergi disko? Ramai tak? Saya pergi, kan? Kalau saya nak cerita bab disko pada tuan-tuan, bab pusat hiburan, saya boleh cerita, kan? Jangan pergilah, kan? Sebab apa? Benda ni kita tahu. Hampir nanti hang kena tumbuk, nanti hang duduk situ dengan kotor, kan? Macam-macam benda-benda ni. Jadi pengalaman tu boleh dikongsikan. Memang masuk dalam tempat tu seronok, kan? Tapi jadi macam orang gila, kan? Dan tuan masuk tu, saya dulu gila, tuan masuk tu pun tuan akan jadi gila juga, kan? Jadi jangan jadi orang gila masuk dalam tu. Saya boleh kongsi banyak benda. Dia kata, jangan tinggalkan benda tu. Contohnya sekarang ni, saya, orang kata, Zul, hang berhenti berlakon ke? Tak, saya tak berhenti. Saya akan terus berlakon. Cuma saya cuti untuk mendidik diri saya. Bila saya dah rasa diri saya terdidik, boleh menjadi contoh, boleh menjadi tauladan, boleh menjadi didikan kepada mereka-mereka yang memerlukan agama Allah ataupun mengislahkan diri, saya akan bawa mereka. Saya keluar 3 hari, saya duduk bersama dengan jemaah tabligh. Saya ada masjid. Saya ada masjid pula. Masjid di rumah saya tu dekat. Jalan kaki pun sampai. Orang kata nak islah diri. Bila saya dah kena jentik malam tu, nak islah diri, nak jihad, nak istiqomah, kan? Kita pun pergilah masjid, kan? Subuh tu tak lena, tak boleh nak lena, saya pergi masjid. Tapi pergi masjid dekat rumah, kita dah lepas semayang, lepas solat subuh, kita tak tahu nak buat apa. Sebab saya duduk dalam dunia artis. Setelah bertahun-tahun saya tinggal solat,
Kadang-kadang hari tu saya nak baca tahiyat akhir pun saya menggigil. Tergagap-gagap sebab lama tak solat. Lepas dah tu, dah habis solat subuh tu, tak tahu nak buat apa. Saya nak istiqomah, saya nak berjihad, saya nak berhijrah tentang, saya nak berjihad dalam agama Allah, saya nak hijrah, macam mana saya nak buat? Saya tak tahu. Saya balik rumah, saya termenung. Saya ambil Al-Quran, saya buka, apa haram satu saya tak tahu nak baca. Kan, maknanya jauh sangat dah agama saya ni. Kan, jauh sangat saya tinggalkan. Bila saya pick up tu, saya telefon kawan saya, yang ini sahabat saya yang memang banyak tolong saya. Ini yang mulia Tuan Haji Samsul Rau baru dah.